bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh tidaklah sampai. Selamat datang kami ucapkan. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam pertemuan eksklusif yang bertajuk Mutiara Konnichiwa. Ohayo minasan pada hari ini. Pani Huda binti Hamid, Guru Besar SK Bukit Mutiara yang diraihkan tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Mina Uchida. Dan para penonton yang dihormati sekalian, saya bagi pihak majlis sekali lagi mengalu-alukan kehadiran Puan Muda Guru Besar SK Bukit Mutiara. Para penonton, untuk tidak melengahkan masa, seterusnya majlis menjemput yang berusaha Puan Muda Guru Besar SK Bukit Mutiara untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Baik, selamat pagi, selamat sejahtera. Boleh panggil cik atau perempuan? Masih single ke dah married? Masih bujang. Oh, masih bujang. Okey, baik. Kenalkan, saya Puan Huda binti Hamid, Guru Besar SK Bukit Mutiara. Saya ucapkan selamat datang dan juga jutaan terima kasih kepada Mina kerana sudi. Boleh panggil Mina ya? Ya, boleh. Kerana sudi menjemput, maknanya menyahut perseruan kami untuk bersama-sama dengan SK Bukit Mutiara bersama dengan murid-murid kami untuk menjalankan satu program yang begitu murni, program antarabangsa. Maksudnya kita bertukar idea dan ada soalan yang akan ditanya oleh murid saya. Saya harap Cik Mina sudi menjawabnya dan mungkin lepas ni kita boleh buat satu program yang lagi besar lagi. Okay, saya sangat teruja dan sangat terharu kerana pagi ni walaupun dalam kesibukan Cik Mina dapat meluangkan masa untuk program bersama-sama dengan SK Bukit Mutiara. Jadi saya harap program ini akan mendatangkan banyak manfaat lah, dapat mendatangkan banyak faedah kepada kedua-dua belah pihak, daripada pihak Cik Mina dan juga kepada pihak sekolah. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nur Huda atas ucapan itu sebentar tadi. Boleh saudari Mina perkenalkan latar belakang diri anda? Okey. Salam sejahtera. Nama saya Mina. Saya berumur 22 tahun dan saya berasal dari Tokyo dan sekarang juga dekat Tokyo. Saya belajar bahasa Melayu selama 4 tahun di universiti. Jadi saya sangat suka berbahasa Melayu. Selamat berkenalan. Bagaimana anda boleh berminat untuk mempelajari bahasa Melayu? Bolehkah ulang lagi? Bagaimana anda boleh berminat untuk mempelajari bahasa Melayu? Soalannya kenapa saya berminat dalam mempelajari bahasa Melayu ke? Betul. Okey. Di sekolah tinggi, saya belajar di kelas sejarah dunia. Masyarakat Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, bangsa, agama dan berbagai budaya. Jadi saya berminat dalam pelbagai bangsa, keperbagaian masyarakat. Jadi saya fikir, mungkin saya nak belajar pelbagai masyarakat. Lepas tu, sebelum saya masuk ke universiti, kami orang Jepun kena pilih jurusan dan departmen di mana kita pelajari. Dekat sana, saya ingat, mungkin
saya ada minat dalam masyarakat dan saya minat juga dalam bahasa. Jadi bahasa asing. Jadi saya tengok universiti yang dulu saya belajar dan di universiti itu ada 27 bahasa yang kami boleh pelajari. Jadi saya pilih bahasa Melayu sebab saya ada minat dalam masyarakat Malaysia. Okey. Apakah cabaran sewaktu mempelajari bahasa Melayu? Mungkin kekangan daripada keluarga atau ejekan rakan-rakan? Ya, ada beberapa kesusahan untuk mempelajari bahasa Melayu. Satunya adalah kekurangan material untuk belajar bahasa Melayu. Sebab contohlah bahasa Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, ada banyak bahan-bahan untuk belajar bahasa itu. Tapi di Jepun, bahasa Melayu tidak begitu macam popular. Jadi tidak ada macam movie yang kita boleh tengok dan tidak ada juga buku-buku yang kita senang dapat. Jadi memanglah saya kena cari bahan-bahan dan saya kena minta tolong kepada pensyarah bahasa Melayu. Tapi alhamdulillah semua orang Malaysia sudi tolong saya. Jadi saya boleh belajar perbual dan sebutan apa sahaja yang saya nak belajar. Okey. Siapa yang menjadi pendorong untuk terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Melayu? Saya rasa jasa pensyarah bahasa Melayu adalah paling besar sebab beliau sentiasa ajar saya macam mana nak cakap frasa, macam mana nak tulis email dan lain lagi bila saya tanya macam mana nak tulis, macam mana nak cakap. Jadi pertolongan daripada pensyarah bahasa Melayu adalah paling besar. Dan juga kawan-kawan orang Malaysia yang saya jumpa ketika saya melancong Malaysia, bukan melancong saja tapi sebenarnya melancong dan macam belajar di Malaysia selama 3 minggu. Siapakah nama pensyarah anda? Puan Farida. Oh. Apakah kelebihan yang anda dapat melalui pembelajaran bahasa Melayu? Bolehkah ulang sekali lagi, apakah kelebihan? Kelebihan yang anda dapat melalui pembelajaran bahasa Melayu. Banyak. Ada banyak tapi paling pentingnya adalah bukan bahasa saja tapi saya dapat minat untuk masyarakat Malaysia. Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Khususnya saya dapat minat dalam agama Islam sebab sebelum saya belajar bahasa Melayu di universiti, saya memang tidak tahu apakah agama Islam sebenarnya. Tapi selepas pensyarah bahasa Melayu ajar bahasa dan juga budaya di kelas, saya dapat banyak pengalaman dan saya dapat banyak ilmu pengetahuan dalam agama Islam juga. Apa bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang anda sudah baca? Bolehkah ulang sekali lagi? Berapa bahan bacaan dalam bahasa Melayu yang anda sudah baca? Bahasa Inggeris dan sudah tentu bahasa Jepun. Bahasa Indonesia pun faham sikit dan
bahasa Arab saya sedang belajar. Wow. Apakah perkataan bahasa Melayu yang paling susah? Paling susah? Saya tak pernah fikir sebenarnya. Tapi kalau saya kena pilih satu perkataan, apa tu? Mungkin memanfaatkan. Itu sikit. Apakah perkataan bahasa Melayu yang paling senang? Paling senang buku. So, macam book. Boleh kongsikan satu pengalaman yang menarik atau kenangan manis sewaktu anda mempelajari bahasa Melayu. Okey. Okey, saya ceritakan tentang pengalaman pidato antarabangsa Malaysia, bahasa Melayu. November yang lalu, saya menyertai pertandingan antarabangsa untuk warga asing yang mempelajari bahasa Melayu. Saya sudah 4 tahun belajar bahasa Melayu di universiti dan pensyarah bahasa Melayu jemput saya untuk menyertai pertandingan pidato. Dan saya belajar macam mana nak berpidato bersungguh-sungguh. Memanglah hari-hari saya belajar dan pensyarah bahasa Melayu iaitu Puan Farida sudi tolong saya. Hari-hari saya berlatih dengan Puan Farida dan Alhamdulillah saya Anda sudah pidato. Ya. Ya, Alhamdulillah. Dan saya berpeluang untuk pergi ke Malaysia untuk berpidato di hadapan ramai orang. Jadi di situ bukan sahaja saya berpidato, tapi saya ada peluang untuk melihat suasana Malaysia dan juga melihat pemidato yang lain dari banyak negara. Dan saya boleh berkawan dengan mereka. Jadi itu satu kenangan manis ketika saya belajar bahasa Melayu. Adakah anda berminat untuk datang ke sekolah kami? Sudah tuntut. Sangat berminat. Terima kasih. Sama-sama. Penonton sekalian, demikianlah tadi kita sudah dengar pengalaman menarik seorang wanita yang asalnya dari Jepun namun sangat fasih berbahasa Melayu. Ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsikan bersama. Apa yang kurang maaf di kita, sudilah berkunjung di lain masa. Tuan Puteri pergi ke Rasa, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Dengan kata-kata ini, maka selesailah sudah temu bual eksklusif tadi. Saya bagi pihak majlis mengucapkan terima kasih. Semoga forum ini memberi manfaat kepada kita semua.